situ. Itu di antara. Lepas tu dalam hadis yang lain pula, nah, Nabi SAW sebut, barang siapa membaca surah Qul huwallahu ahad satu kali, nah, Allah Ta'ala wi berkat di atas diri dia. Allah Ta'ala wi berkat kepada dia. Misal saya, nah, saya baca Qul huwallahu satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca satu kali ni untuk berapa minit? Lepas tu ada orang tanya kata, kalau kita tak ada esmaya, boleh tak baca surah Qul huwallahu? Jawab katanya boleh. Tak ada masalah. Kita tak ada esmaya, baca Quran boleh. Bagi orang hak uzur tu tak boleh lah. Baca Quran tak boleh. Orang hak uzur tu, malaikat dia niat zikir, niat baca doa tu lain. Jadi siapa yang baca surah Qul huwallahu satu kali, Allah Ta'ala wi berkat di atas diri dia. Kita hak baca tu, Allah Ta'ala wi berkat di atas kita. Maka jika membaca dua kali, dia baca dua kali surah Qul huwallahu ahad, nah, baca dua kali, nah, maka diberi berkat di atasnya dan ahlinya keluarga kita. Allah Ta'ala wi berkat kepada kita orang yang baca, dan Tuhan wi berkat kepada orang yang ada dalam rumah kita. Misalnya ada bini, Tuhan wi berkat di bini kita atik, Tuhan wi berkat di anak kita atik, baca dua kali. Maka jika membaca tiga kali, kalau kita baca tiga kali, diberkatkan di atasnya dan ahlinya dan jirannya. Allah Ta'ala wi berkat di kita, ahli keluarga kita dan orang tepi-tepi rumah kita. Dan jika membaca 12 kali, kita baca 12 kali, nah, Allah Ta'ala membina, Allah Ta'ala buat, baginya 12 mahligai di syurga. Kalau kita baca 12 kali, Allah Ta'ala buat 12 mahligai dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, banyaklah kelebihan. Lepas tu ada satu riwayat hadis mari pula. Nah, riwayat kena, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ia sebut kata, nah, ada di masa Nabi SAW, sahabat, ada sahabat hak ni tu duk baca surah Qul huwallahu seumur dalam mayat seumur. Buah mayat baca surah Qul huwallahu, bos mayat pak baca surah Qul huwallahu, baca seumur. Lepas tu Nabi tanya dia kata, kena baca seumur Qul huwallahu? Mayat pak baca seumur Qul huwallahu, kena baca seumur. Surah galai sahabat ingat, tapi dia baca seumur surah Qul huwallahu. Nabi tanyalah, "Tamaira, apa sahabat hak baca surah Qul huwallahu seumur leh mayat tu ayat li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha." Uhibbu an aqra'a biha. Kerana surah Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad tu duduk royak sifat Tuhan, duduk royak sifat Allah Ta'ala. Duk royak sifat Allah Ta'ala, okay? Cuba kita tengok dalam tafsir Quran. Kalau kita teringat, surah Qul huwallahu ya duk royak gapo makna. Qul huwallahu ahad. Qul, kata olehmu hai Muhammad, muayatlah kepada mereka. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala tu ahad satu. Ayat pertama duk royak kata Tuhan tu satu. Tuhan sah ya. Allah Ta'ala sah. Allahus samad. Pak Allah Ta'ala ni tepat hak manusia duk gantung semua. Manusia semua kena gantung dengan Tuhan belaka. Nak lari pada Tuhan tak boleh. Allahus samad. Allah Ta'ala tepat hak manusia duk gantung. Tepat hak kita nak lari tak boleh. Kena duk gantung dengan Tuhan semua. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tak ada ibu bapa, Allah Ta'ala tak ada anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak ada satu kara pun hak serupa dengan Allah. Tengok ke surah Qul huwallahu 4 ayat saat ni tu duk royak tentang sifat Tuhan. Jadi seorang sahabat saat ni tu dia Allahumma salli ala Muhammad baca surah Qul huwallahu seumur dalam semaya, sebab ia saat ni tu kasih kepada surah Qul huwallahu, sebab surah Qul huwallahu duk royak sifat Tuhan.
saya suka kepada surah ini ya Rasulullah. Sahabat tu ayat lagu tu. Buat Nabi SAW dengar lagu tu, Nabi kata kena, Annallaha yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala pun kasih kepadamu. Nabi ayat gitu lalu dah. Mun kasih kepada surah Allah, Allah sayang kepadamu. Jadi sahabat saat ni tu semaya baca surah Allah semua. Nah, sebab ia kasih kepada surah Allah, sebab ia ingat surah Allah, ia pandai, ia reti makna. Ia tak suka dengan fak kita. Fak kita baca surah Allah ni buat apa? Nak bagi bangat sudah maya. Hak tu tak suka dengan sahabat hak ni lah. Sebab hak sahabat ni Nabi sebut kata Allah sayang kepadamu sebab dia kasih dan sayang kepada surah Allah. Tak sabit dengan baca surah Allah ni sudah banyak banget ke tak? Kalau baca surah Allah pak, baca surah lain pula. Baca surah lain-lain dulu, lepas tu baca surah Allah ke baca surah Allah lemai tak tinggal langsung. Sahabat hak ni Nabi tanya kata headphone ke arai. Dia kata surah Allah ni saya baca semua sebab surah Allah dia royak tentang sifat Tuhan. Dia royak Tuhan satu. Kita tak boleh nak lari pada Tuhan, kena gata dengan Tuhan, kena pakping dengan Tuhan, kena duduk dengan Tuhan. Lepas tu Tuhan ni tak ada anak, tak ada ibu bapa. Allah Ta'ala ni tak serupa dengan siapa-siapa pun. Tak ada siapa, tak ada satu kara makhluk hak serupa dengan Tuhan pun. Saya suka, saya kasih kepada surah ni. Nah, ada ayat tentang sifat Tuhan. Maka Nabi kata Annallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbuhu. Tuhan pun sayang kepadamu, Tuhan pun kasih dan suka kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab kita pun kena tanahlah hati kita baik. Kena bergerti makna surah Allah dulu baru ia jadi kasih. Kita ni ingat atas surah Allah ni pendek, 4 ayat baca dalam semaya banyak sudah. Lepas tu tak serupa dengan sahabat ni boleh pahala. Tapi tak serupa dengan sahabat ni lah. Habis itu. Lepas tu dalam hadis yang lain pula, satu kali malaikat Jibril alaihi salam mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu malaikat Jibril pun mari tempat Nabi. Malaikat Jibril pun ayat, hadirlah kamu akan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Nabi pun tubik dan turun Jibril serta malaikat 70,000 malaikat. Malaikat Jibril turun mari, lepas tu 70,000 malaikat hak lain pun turun mari dengan malaikat Jibril. Maka meletak Jibril akan sayapnya yang kanan di atas bukit. Malaikat Jibril pun ambil sayap dia tu. Malaikat ni ada sayap. Lepas tu ia tak sayap belah kanan atas bukit. Tak atas bukit. Lepas tu fak malaikat 70,000 malaikat lagi letak atas bukit turut malaikat Jibril. Dan meletak pula Jibril sayapnya sebelah kiri di atas bombing. Sayap hak belah kiri tu dia tak belah atas bombing, atas tanah. Maka meletak para malaikat. Malaikat 70,000 lagi tu pun ambil sayap dia hak belah kiri tu letak di bombing, di tanah. Nabi SAW tengok lagu tu, nampak atau mulia lah. Muawiyah hak mati ni. Maka Nabi tanya, sudah mayat ke apa sudah dah? Bersabda ya Nabi. Nabi tanya, wahai Jibril, apakah yang sampai akan Muawiyah bin Muawiyah oleh ini pengkat? Muawiyah ni hak mati ni, ya wa amalan gapo reno mulianya. Fak malaikat duduk ujungkan dia. Orang hak mati ni, sahabat aku seorang ni hak mati ni, dia buat amalan gapo? Dia buat amalan gapo? Reno mulianya Tuhan buat ni. Siapa mung Jibril turun mari, 70,000 malaikat turun mari ni, hafal sayap-sayap ni. Maka jawab malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun royak, dengan sebab membacanya ni orang hak mati ni. Dia baca apa? Surah Qul Huwallahu Ahad ketika berdiri, ketika duduk atas kenderaan dan ketika berjalan. Bikira atihi Qul Huwallahu Ahadun qaiman wa qaidan wa raqiban wa masyian. Masa dia duduk dia baca Qul Allah, masa dia duduk jalan dia baca Qul Allah, masa dia duduk di atas kenderaan, kalau kita duduk atas motor, duduk atas kereta pun baca surah Qul Allah. Masa diri pun baca surah Allah, baca semua. Dengan sebab amalan dia duk baca surah Allah semua, aku mulia taroning kepada dia.
Ni nak ayat atau besarnya surah Qul Huwallahu Ahad itu. Nah sebab tu, nah walaupun ayat pendek je, si ayat keeng ada 4 ayat je. Nah fak kita ingatlah ke, tapi kelebihan dia tu sangat-sangat besar. Nah, jadi fak kita semua bakal usaha lakalah. Nah kita bakal usaha laka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ha kita bakal usaha. Nak ayat atau ke wi baca atiklah Quran ni tu. Nah kita bakal bukalah Quran atik. Nah bukalah Quran atik. Kalau misal kata tak ada nak buka Quran, baca dah Quran. Kita pun pasal Quran dengan atik. Cuba kita dengar orang baca Quran. Nah, kita pasal YouTube banyak, kita nak dengar siapa baca. Ti Imam Mekah, ti Imam Madinah banyak. Cuba kita dengar Quran. Masa kita mati duduk dalam kubur tak boleh dengar dah. Pas dengar Quran ni boleh pahala dah. Baca tu suku, tengok tu suku, dengar ni suku pula. Contoh misal kata kita wasa rajin hari ni dengar orang duk ayat kelebihan ni rajin ambil Quran baca boleh pahala situ. Boleh pahala 3, 4 semua. Mana? 1 mulut baca Quran, mulut boleh pahala. Yang 2 mata tengok Quran, mata boleh pahala. Yang 3 telinga dengar Quran, hak baca boleh pahala. Tangan pergi pula Quran boleh pahala. Gitu Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu ibu bapa adik akak semua, kalau kita duduk dalam rumah tak usah kita pergi Quran baca Quran dalam rosak ni. Setengah orang tu malah nak ambil Quran di atas. Kita pun ambil terosak pasal app yang ada goto Quran, application Quran tu kita ambil hak asal lah. Kita ambil hak Quran ni. Gila ambil start kejap. Nah kita pun tak lama dah tak pergi Quran tengok Quran, kucuk Quran, yamah Quran. Mudah-mudahan berkat Allah Ta'ala kepada kita. Sebab terosak ni ada banyak perkara. Ada kita tengok benda maksiat. Ya ada banyak perkara. Maka kita ambil kalau kita duduk rumah. Misal kata kita gilai, lepas tu kita nak baca Quran. Quran tak ada, kita pun pasal dalam terosak boleh. Tu tempat senung lah. Kalau duduk dalam rumah, kita kaca beli ke Quran Nah buka tengok. Buka tengok, lepas tu baca Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni satu perkara yang tak ada dalam rumah-rumah orang Islam kita hari ni, iaitu baca Quran dalam rumah. Mintalah fak kita semua tu bakal baca Quran dalam rumah. Amanah ayat siapa-siapa yang baca Quran dalam rumah pak kara tu hewi masuk dalam rumah dia. Dalam kitab yang nama ni Sirajus Salikin, kitab ni di jilid yang pertama yang ada sang lem semua. Yang ada sang lem, lepas tu satu lem yang ada dua juzuk. Juzuk yang pertama di muka surat 177. Siapa baca Quran dalam rumah, Allah Ta'ala masuk 4 perkara dan 4 perkara tubik pada rumah. Dengan molek kita semua. Mana? Bahawasanya rumah yang dibaca di dalamnya akan kitab Allah, yakni Quran. Rumah mana-mana ada orang baca Quran dalam tu. Misal tok laki duk baca Quran dalam rumah, bini duk baca Quran dalam rumah, mak abah duk baca Quran dalam rumah, kita anak duk baca Quran dalam rumah. Yang pertama tu hewi gapo masuk dalam rumah, luah rezeki daripada orang isi rumah itu. Allah Ta'ala rezeki hak ni tu luah. Allah Ta'ala buka pintu rezeki dalam rumah ni. Rumah mana? Rumah kita hak duduk baca Quran. Ambil kita bangun tidur, sahabat kita tidur kelip mula malam hari tu, kita wilah cari masuk. Lepas subuh pun tak apa. Kalau misal tengah hari tak ada, lepas zuhur tak ada, lepas asar tak ada, hijau. Kalau gitu, kita ambil masuk pagi lepas subuh start. Ataupun lepas ngorek hari. Pun tak ada masalah. Ada juga masa kita baca Quran. Lepas tu nak baca surah gapo tu surah kita. Misal tu kita tak lacak juz 1, juz 2, juz 3 tak lacak, baca surah-surah kita lacak. Contoh di antara Yasin, baca semua baca surah Yasin, baca surah Tabah, baca ambil qul a'udzu birabbin nas pun boleh. Baca Fatihah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, tabat yada iza jaa nasrullah. Ambil surah ambil surat Qadar mari baca pun tak ada masalah. Sebab surah-surah yang ada dalam surat Qadar tu ayat-ayat Al-Quran. Juz 30 duduk situ.
Tak ada masalah. Misal tu kalau kita baca juz 1 2 3 4 baik tak lancar. Kalau tak lancar ni wasa malah wasa nah, kita baca hak tulah pun tak ada masalah asalkan kita wi baca Quran. Yang pertama Allah Taala wi luah rezeki. Allah Taala wi luah rezeki. Dan yang kedua, banyak kebajikannya itu Allah Ta'ala wi penuh dalam rumah tu kebajikan. Kebajikan. Dan hadir akan dia malaikat. Malaikat rahmat masuk dalam rumah kita. 3 dah. Yang keempat, dan keluar daripadanya segala syaitan. Syaitan hak duduk dalam rumah kita tu tak boleh duduk. Bawa dengar kita duk baca Quran dalam rumah pak tak boleh duduk. Syaitan tu ubik. Pak kita nak ke tak? Malaikat masuk, syaitan tu ubik pada rumah kita. Nak. Ni 4 perkara. Siapa baca Quran dalam rumah. 1, Allah Ta'ala wi rezeki masuk. Yang 2, Tuhan wi kebaikan masuk dalam rumah kita. Yang 3, Tuhan wi malaikat rahmat masuk dalam rumah kita. Yang keempat, syaitan tu ubik pada rumah kita. Ni rumah-rumah kita. Tak kira lah rumah kita nak harga murah ke, rumah kita sama ada ya, rumah kita rumah buruk-buruk pun tak ada masalah. Malaikat masuk, malaikat dia tak tengok atau aku ni malaikat orang melia. Aku ni malaikat yang melia ni kena masuk rumah ratus-ratus ribu yutul-yutul lah dak. Rumah besar tara mana, molek tara mana, sejuk tara mana, sedap tara mana, tapi kalau tak ada orang baca Quran dalam rumah tu, gapo hak jadi? Dengar pula. Dan bahawasanya rumah yang tiada dibaca di dalamnya kitab Allah Azza wa Jalla, tak ada orang nama pun tak baca, abah pun tak baca, anak pun tak baca, tok laki pun tak baca, bini pun tak baca Quran dalam rumah. Gapo hak masuk dalam rumah tu? Iaitu picik rezeki dengan orang yang isi rumah itu. Allah Ta'ala susah cari makan dalam rumah tu. Sebab tu kita semua ni kena cek atik amalan kita. Ni duk tengok orang saja kata orang buat kedai kita dah ni, sebab tu tak laku ni. Jangan tengok orang lain saja, tengok ni siapa tak baca Quran dalam rumah, Allah Ta'ala wisbik rezeki. Buka dalam kitab Sirah Salikin hak ni jilid 1. Dalam di muka 177 ni hak ulama sebut ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi ya dah. Spek rezeki. Tu tengok bala tu hawi masuk dalam rumah. Dan sedikit kebajikan. 2, sedikit kebajikan dan keluar daripadanya malaikat. Malaikat tubik dalam rumah kita, tak masuk dalam rumah kita. Dan hadir akan dia segala syaitan. Syaitan pakak masuk dalam rumah kita. Apa dalam rumah kita hari ni walaupun ada ayat Quran dinding depan rumah tu, tapak ayat kursi depan rumah. Tapi dalam rumah tu duk bahasa lakon, duk bahasa lagu, syaitan masuk. Tak usah ayat kursi, tepek dinding. Quran 30 juz dah, Quran 30 juz ada dalam mari kita puluh-puluh pun. Tapi kalau kita tak ambil baca, syaitan tak takut. Tak takut. Ya syaitan takut ni masa kita ambil Quran baca. Ya duduk di kita buat amal, bukan beli buat yang hangat saja. Molek tak ada apa boleh. Kita nak beli ayat Quran tepek-tepek dinding, pada kita pergi duk beli pesembek, beli lemu gapo mari duk tepek, baik kita tepek ayat-ayat Quran, beli ayat Quran tepek dinding biar kita tengok pak boleh pahala. Tengok boleh pahala, tapi nak hambat syaitan iblis hak ni tu kita kena baca. Allah Ta'ala hatta dan waktu Quran mari di kita orang Islam ni suruh kita baca. Baca katik. Gitu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni sebab tu kita cek molek. Kena dalam rumahku ni susah cari makan, kena sedikit kebaikan, kena wasa malaikat tak ada masuk. Sebab apa? Tak ada orang duk baca Quran dalam rumah kita. Lepas tu duduk bahasa lakon, duk tengok lagu, duk nyanyi lagu. Duk go-to-go ni buat benda haram. Di antara contoh kata Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita kena ingat molek. Kalau ada orang baca Quran dalam rumah kita, kebaikan penuh. Kebaikan penuh. Rezeki masuk, pahala masuk, kebaikan masuk, malaikat masuk, syaitan tu baik. Kalau ada orang baca Quran dalam rumah kita. Kita nak ke tak? Nak, kita nak usaha lah supaya amal ayat ni. Baca surah Yasin semua tak apa. Hari ni baca Yasin ke tuk-tuk wan Yasin telak. Kau main pen repot kita
เป็นแค่สุรยาสิงเท่านั้นก็ไม่เป็นไรbukan tak boleh baca yasin seumur weh, tak boleh, tak ada masalah, tak ada Nabi tak larang, tak boleh baca yasin seumur, tak ada pun. Kita nak baca malam mak ke pagi mak ke hari mana boleh belaka, tak ada masalah. Amun ayat sikit dalam kitab hak ulama sebut kelebihan orang hak baca surah yasin ni. Dalam hadis Nabi SAW sebut dalam kitab Hidayatus Salikin ni dia kata kena man qara'a yasin ibtira wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis ni rawahu al-Baihaqi. Barang siapa baca yasin, baca saat ni buat apa? Baca yasin buat apa? Kerana nak wi Tuhan redha. Aku baca yasin ni kerana Allah lah. Nescaya diampun baginya yang dahulu daripada dosa. Dosa kita hak dulu tu hak ampun dengan sebab surah yasin hak kita baca. Dengan sebab surah yasin hak kita baca. Dah. Lepas tu Nabi sebut inna likulli syai' qalban wa qalbul qur'ani yasin. Tiap sesuatu tu ada hati. Tu sing tu ianan mi wacai. Dan hati Quran itu yasin. Wacai kan al-Quran ke surah yasin. Dan man qara'a yasin, siapa yang baca surah yasin, Allah Ta'ala ampun dosanya. Dan barang siapa baca yasin, siapa-siapa yang baca yasin, buat apa tu? Di antaranya dia ada hajat, satu hajat, maka Allah Ta'ala terima hajat dia dengan sebab dia baca surah yasin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah kelebihan surah yasin ni. Kalau tengok sini dalam kitab Hidayatus Salikin sebut barang siapa membaca yasin nescaya Tuhan ampunkan dosanya. Dan barang siapa membaca yasin apa ya lapar pun ya lapar tak ada makan dia pun baca yasin Tuhan wiknya. Dan barang siapa baca akan dia akan yasin padahal ia sesat jalan sesat nescaya dapat petunjuk Tuhan wi jalan keluar. Dan barang siapa membaca akan dia akan yasin padahal ada baginya sesuatu yang hilang. Ada bagi hilang, kita pun baca yasin minta tu hatta kelik jumpa kelik nescaya dapat akan dia jumpa kelik bagi kita hilang. Dan barang siapa membaca akan dia akan yasin pada makanan yang ditakut akan kurang. Misal tu nasi dalam puyuk tu sikit, pasal kita ramah. Kita nak apa kata makan cukup lah kau kita ramah belalah makan yang sikit kita baca yasin nescaya memadai. Belum pada nak makan tu kita baca yasin dulu, insya-Allah bagi hak sikit orang lain boleh makan belaka. Berkat. Dan barang siapa membaca pada orang yang nak mati. Kalau ada orang nak mati kita pun baca yasin nescaya dimudahkan atasnya. Orang mati tu mudah tubik nyawa hak ni tu. Sebab tu kalau mak kita abah kita duk nampak tawak gapo dah kita ambil yasin baca. Baca yasin dah, baca yasin pula, baca yasin dah, baca yasin pula. Tak ada orang kata tak ada gapo. Nak baca banyak kali, sekali dua kali hak tu ikut kita rajin baca banyak kali. Malah baca sekali pun tak apa dah. Dan barang siapa membaca akan dia pada orang perempuan yang susah atasnya beranak. Retina panah ni retina hak payah wanak. Nescaya dimudahkan atasnya misal tok lelaki. Bini kita payah wanak bini kita. Kita nak buat aguana bini kita ada amalan gapo di antaranya baca yasin. Hak sebut dalam kitab Hidayatus Salikin ni. Dan barang siapa membaca akan dia akan yasin, maka seolah-olah dia boleh pahala membaca Quran sebelah kali. Supaya dia baca Quran sebelah kali. Hak ni surah yasin pula. Kelebihan surah yasin ni hak amal doa ayat tu dalam kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin ada sebut di muka surat ambil ayat di 171 sampai 173. Kelebihan hak amal sebut hak ni tu kelebihan surah yasin tu. Jadi nak ayat kepada kita semua kata kita bakal usaha wa di antaranya baca al-Quran. Baca al-Quran. Sebaik-baik amalan hak umat aku buat Nabi sebut dalam hadis iaitu membaca al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik amalan
Nah, hak umat aku buat baca Quran dan ngajar Quran, ngaji Quran. Mudah-mudahan hak kita semua ni, nah kalau kita tak pandai nak ngajar Quran ke orang, kita jadi kalau orang ngaji Quran. Minggu sekali ngaji Quran. Kalau ada dalam lesok hak pia tak kiralah duk ngajar Quran, duk ngajar cara baca Quran, duduk hajar huruf-huruf Quran ke, kita masuk dengar, masuk dengar juga dah. Insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala kita saat itu tahu ke banyak, mudah-mudahan Tuhan beri kebahagiaan banyak di kita. Dalam hadis Nabi sebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang hak faham agama, Allah Taala beri kebahagiaan kepada dia. Tengok kita, buat kita ngaji kita ngaji pak, kita tahu, kita dengar orang ngajar, kita tahu, kita boleh buat amal. Kalau kita tak tahu ni wasa payah wasa we. Buat kita ngaji pak, mudah ya boleh buat amal. Aku tahu ni aku boleh buat amal insya-Allah. Bekal kita nak buat akhirat. Bekal kita nak buat akhirat amalan ni. Jadi nak ayat sini kepada kita semua katanya kita pakatlah baca Quran. Mudah-mudahnya bakat baca Quran. Tak kira baca Yasin ke, baca surah Al-Waqiah ke, baca surah Tabarakallazi ke. Hak tu surah kita nak baca surah gapo. Kita pakai usaha lakalah supaya saat ni lah dalam masa satu-satu hari tu kita masa ratik ni, masa tengok lakang tu kita ada bawa malam-malam pukul 8.30 masuk lakang kita bahasa tengok kakak 2 jam tengah. Masa tengok go lain, tengok berita tu, kita kita ratik kepada Quran. Sebab Quran ni iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran ni dia jadi sahan kita. Quran ni dia tolong kita lepas dah kita mati. Sahan kita duduk dalam kubur tu, Quran ni lah. Sebab tu fak kita semua pakai usaha laka. Saya pun usaha, fak kita semua pun usaha. Lepas pagi kena kita baca lepas dah mai subuh, kita wirid zikir gapo dah ni tu. Kita pun baca Quran. Sama tahu nak sabar buku ni, sama tahu nak masuk rekan muzakarah kita ke, buku ni lagi. Kita mai subuh pukul 5. Lepas tu ada lagi nak apa buku ni 40 minit, 30 minit kita wirid dulu supaya kita ada saat ni dia awal-awal. Lepas tu kita baca Quran dulu. Yasin ke, Al-Waqiah ke, Ar-Rahman, surah Ar-Rahman ke. Baca gilah surah-surah gapo. Tak mesti kita baca. Kalau kita pandai Quran baca 1 2 3 4 tak ada gapo kalau kita pandai. Kalau tak ingat tak pandai, baca ayat-ayat kita ingat kita pandai. Betul dah. Lepas tu misal tu kita tak ada ataupun malas baca dah Quran, lepas tu kita nak panggil dengar pula. Dengar pun satu amalan yang besar. Nabi kita SAW suka dengar sahabat baca Quran. Ada seorang sahabat, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi duk jalan-jalan, Nabi dengar seorang sahabat hak ni tu baca Quran. Suara sedap, amu tak ingat nama gapo. Abu Musa Al-Asy'ari apa. Hak suara sedap. Jadi ada seorang sahabat lah, ala kuliahnya, seorang sahabat tu duk baca Quran. Nabi jalan-jalan, Nabi dengar seorang sahabat ni baca sedap. Nabi pun duk dengar. Sahabat tu tak tahu kata Nabi duk dengar. Tu Nabi puji dia, kata suaramu ni sedap supaya keluarga mu ni keluarga Nabi Daud dah. Moga kita tahu kata Nabi hak suara sedap kali ni Nabi Daud ke, siapa ia baca kitab Zabur dia tu ikan hak duduk dalam air pun mari cari tempat ia, burung hak duduk tubai pun weti mari dengar. Dan Nabi Daud duk baca kitab Zabur, apa sedapnya suara Nabi Daud baca kitab Zabur tu. Jadi seorang sahabat ni duk baca, Nabi dengar sedap suara. Pas sahabat yang lain Nabi suruh sahabat tu baca Quran Nabi dengar. Sahabat kata, ya Rasulullah, amma tak sepatut baca Quran wi Rasulullah dengar. Sebab Quran ni turun mari di atas Rasulullah. Sepatutnya saya sahabat ni dengar Rasulullah baca Quran. Nabi kata, hei sahabat, aku pun suka dengar orang lain baca Quran juga. Nabi kita pun bengpu fangkun Al-Quran juga. Maka kita pun kalau misalnya kita baca dah Quran lek pagi masa hak lain tu kita pasal Quran. Misalnya kita duk lek kereta, pasal Quran dengar. Boleh pahala banyak. Mana dah satu-satu huruf boleh pahala masuk dalam lingan kita belah. Kita tak ingat pun. Kalau kita ingat kita baca turut. Kalau kita tak ingat kita dengar saja boleh pahala dah.
sedap pula tu. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Cuba kita mikir tengok gapo hak Tuhan duk royak kita, gapo hak Tuhan duk bagi kepada kita. Pahninglah Quran hak kita duk dengar ni lah. Nah, jadi cerah dalam kubur kita di hari akhirat esok lepas kita mati. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, besar sebab tu fak kita semua pakai usaha lah korek insya-Allah taala. Saya pun usaha, fak kita semua pun pakai usaha lah korek insya-Allah taala. Nah, habis itu. Itulah di antara amalan nah hak kita nah boleh tahu pagi ni, dan ia ada belah kara. Sebelah kara pagi ni nah yang ketujuh. Yang ke-8, 9, 10 belah 4 kara lagi tu cukup belah kara insya-Allah. Kita sambung mula pula pagi esok pula insya-Allah. Jadi kali lagi saya nak oyak siapa yang nak puasa esok. Hari Tasu'a esok sunat kita puasa juga, tapi hak besar kali hari Khamis, hari Ashura. Kalau kita misal atau ustaz amat tak saya puasa esok lagi nak puasa hari Ashura haja pun tak ada masalah. Tapi kalau nak molek nak molek tu puasa kata esok hari Tasu'a. Lepas tu misal kata ada fak kita semua hak duk dengar lah ni nak puasa hari Tasu'a kalau ada. Kita pun niat malam ni. Niat lagu mana? Sahaja aku puasa sunat hari sahaja aku puasa sunat hari Tasu'a esok hari kerana Allah Ta'ala. Niat lagu tu nah bila malam ni. Kalau misal atau kita ada qada ada qada nak puasa qada kali dengan sunat hari Tasu'a niat lagu mana? Kalau kita nak puasa qada, niat qada kali dengan sunat, niat lagu ni sahaja aku puasa qada Ramadan nah esok hari serta sunat hari Tasu'a kerana Allah Ta'ala. Niat lagu tu kita pakai usaha lakak dah. Apa tu cara niat hari Ashura, lepas tu cara niat qada kali dengan Ashura kita nak sebut pagi esok. Sebab hak pagi esok kita buat niat hak malam esok. Dan insya-Allah Ta'ala jadi pagi ni kita dengar dah, kita masuk ngaji dah, pagi esok kita masuk pula. Gapo amalan lagi, gapo cara niat hak ni tu insya-Allah kita sebut pagi esok. Jadi supaya saya royak tu lah, kalau misal tu hari mana pagi mana bet tak nak centang bukan ni lebih dah ni kerana rekan muzakarah tak nak lagi ni, kita pun pim kun hadi kadang-kadang nah kita tik tanda tapi ya pit kamong hen tak nak centang gapo. Jadi kalau kita pim di kun tu fit nama alidin kita pun masuk. Tengok ada duduk ngajar dah, kita boleh baca doa pagi-pagi bersama-sama lepas tu kita boleh ngaji pula nah kita nak buat amal sebab amal kita buat ni bekal kita nak buat hari akhirat. Nah habis itu